Ya, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ni kita nak ulang kaji bab 3 dan 4. Consumer Maths, Savings and Investment, Credit and Debt. Bab 4, Chapter 4, Skills Drawing. So kita akan jawab daripada bab 3, soalan nombor 8 dan 9, daripada bab 4, soalan nombor 11. So kita boleh mula dengan bab 3. Okay, question number 8A. The question asks you to calculate the total amount in Mr. Tan's savings account if he saved 50,000 in the account with an interest rate. So dia bagi kat sini interest rate of 5% per annum for 3 months. So dekat sini dia nak total saving. Okay, so kita tahu after kita simpan duit dalam bank for a few months, a few years, so kita akan tengok duit kita akan bertambah. Kenapa? Sebab dia ada interest, kadar faedah yang diberi kepada kita sebab kita saving dalam bank dia. Jadi untuk yang ini adalah simple interest. So kita tahu macam mana nak calculate simple interest. So the formula is I equals to PRT. So kita boleh calculate the interest first and then baru kita tambah dengan amount saving. Okay, P ni stand for principal, so amount you save or deposit. R is rate, okay, interest rate. T is terms usually in years. Okay, so our principal is 50,000, kita simpan 50,000. Darab dengan rate kita 5% per annum, jadi 5/100. Or you can write in decimal 0.05, and terms in years, wajib dalam unit tahun. Jadi kita ada dekat sini 3 bulan, jadi kita convert into years, so 3/12. Okay, kita wajib convert into years, so kita kira kat sini 50,000. So boleh kira, so kita dapat interest kita 625. Okay, jadi sepanjang 3 bulan dia simpan, bank bagi dekat dia sebanyak RM625. Jadi dia nak total saving for the 3 months. Jadi kita total up. So kita boleh tulis kat sini, total saving equals to 50,000 plus 625. So will be RM50,625. Okay, so this is the final answer for 8A. Kemudian kita nak buat bahagian B. Okay, B. So kat sini, Puan Suraya invest 20,000 to buy the shares for a unit trust. So dia nak beli saham dekat unit trust. She invest the same amount each month. So setiap bulan amount yang sama. Okay, for 4 months. So dekat bawah ni dia dah buat dah bulan January, February, March and April. So setiap bulan dia nak invest amount yang sama. Okay, to buy the shares and her purchase prices as shown as in the table below. So dekat sini dia bagi bulan Januari harga seunit RM1.85, February RM9, March RM2.05 and so on. So dia bagi harga seunit setiap bulan berbeza-beza. Tapi apa yang sama, setiap bulan dia belanjakan amount yang sama. So kita kena kira, dekat bawah ni dia sediakan jadual. Kalau tak diberi jadual, so nasihat saya adalah buat jadual. Jadual tak wajib, tapi kalau buat jadual dia sangat-sangat memudahkan. Okay. So this will complete the table and calculate. The question asks you to calculate the total number of shares. So dekat sini dia dah sediakan everything. Tempat untuk final answer, lepas tu dia dah sediakan kolom kat sini, so just fill in the blank. Okay, just complete the table. Okay, now the third column. Investment amount for each month. So dia kata tadi dia invest 20,000 untuk 4 bulan. Jadi setiap bulan adalah sama. Jadi kita nak cari untuk sebulan, bahagilah dengan 4 bulan. So kita dapat setiap bulan dia invest 5,000. Jadi dekat sini RM5,000. Sini juga sama je amount dia invest setiap bulan. And then next column,
Dia nak number of shares. So dengan harga 5,000, berapa unit dia boleh beli? Harga seunit saham adalah RM1.85. Jadi dengan harga 5,000, berapa dia boleh beli? Jadi macam mana nak kira? Bahagi. 5,000 bahagi dengan RM1.85. So kita dapat 270. Saya tunjuk yang pertama ni. So kita dapat dekat sini 2702.70. So dia dapat perpuluhan, tapi bila kata number of shares, maksudnya bilangan. Bilangan tak boleh perpuluhan. Bilangan mesti whole number. Okay, jadi kita nak ambil berapa? 2702 atau 2703. Yang dia boleh beli hanyalah 2702. Dia tak cukup duit untuk beli 2703. Walaupun kita round off ni kita dapat 2703, tapi duit 5,000 ni hanya cukup untuk 2,702 unit sahaja. Jadi kita akan ambil integer yang di hadapan ni sahaja. Jadi 2702. So kita kira lah seterusnya 5,000 bahagi RM1.9. So kita dapat 2631.5. Jadi kita ambil integer di hadapan decimal point sahaja. Okey, seterusnya 2.05, 2439. Last one, RM1.95. So kita dapat 2564. Okey, settle. Total number of shares. So total up everything. So kita kira semua ada berapa unit. Okey, 2702 tambah 2631 tambah 2439 tambah 2564. So kita dapat 10,336 unit. So dalam masa 4 bulan dia dapat beli 10,336 unit saham. Okey, settle. Macam tu Okey, next C. Okey, soalan kebat. Daniel saved 10,000 in a fixed deposit account which offer an interest rate 6% per annum. And interest compounded every 6 months. The total interest received after 1 year is RM404. Find the value of R. Okay. Soalan dia cerita pasal interest rate which is compounded every 6 months. So bila kata compounded, maksudnya it's not simple interest, it's compound interest. So compound interest, kita tahu, kita ada formula to find the compound interest. MV equals to P times 1 plus R over N is NT. Okay, betul ke formula saya tu? So ini formula dia. Jadi kat situ. So dekat situ kita nampak ada P yang ni dia bagi matured value sahaja. Okay. Matured value. Jadi matured value tu apa? Matured value tu adalah nilai simpanan yang termasuk dengan kadar faedah, termasuk dengan interest. Kalau simple interest tadi, I equals to PRT. So dia kira dulu simple interest baru dia tambah. Tapi yang ini, dia dah bagi siap-siap formula untuk matured value, total simpanan. Okay. Jadi, kejap Jadi dekat sini, so kita tengok kat sini dia bagi info, dia save 10,000. Jadi 10,000 ni represent apa? So yang ini represent principal. Okay, dia punya deposit. Kemudian R ni adalah kita punya rate. Okay, R lah. So R ni lah dia nak cari. And then dia bagi compounded every 6 months. Bila kata compounded every 6 months, maksudnya dia akan kira interest setiap 6 bulan. Jadi kita nak cari kita punya N. Okay, N tu apa? N tu how many times the interest is compounded. Berapa kali interest tu dikira. Jadi di compound. So kita nak kira dia kata every 6 months. Dalam setahun dia kira interest 6 bulan sekali. So setahun ada 12 bulan. Jadi dia kira setiap 6 bulan. 12 bahagi 6
dapatlah 2. So maksudnya N equals to 2. Okay, so maksudnya dia compound 2 times. Okay, 2 kali which is every 6 months. Jadi N kita sama dengan 2. Okay, next. Dia bagi tahu kat sini total interest received after 1 year. Okay, selepas setahun. Maksudnya T kita equals to 1 lah. Sebab 1 year is 404. So ini adalah dia punya interest. Okay, itu. So sekarang dekat sini dia bagi matured value. So matured value ni our principal plus interest. Okay, principal plus interest. Jadi kita boleh gantikan MV kita ni, kita boleh kira siap-siap MV kita ni, principal kita 10,000 tambah dengan interest kita. So boleh kita kira siap-siap terus. Okay, jadi dekat sini dia jadi 10,000. Okay, tambah 404 ataupun nak terus tulis 10,404 pun tak ada masalah. Okay, so next sama dengan, so P is 10,000, just substitute times 1 plus R. R tak tahu, biar dulu. Over N, N kita 2. Okay, to the power of N kita 2, T kita 1. So nampak tak, bila kita substitute into the formula, unknown yang tinggal hanyalah R sahaja. Jadi bila kita ada one unknown, one equation, so boleh settle. Okay, so kita ada kat sini 10,404. Kita boleh permudahkan dengan 10,000. Maksudnya 10,000 bawa sini jadi bahagi. Sebab 10,000 dengan dalam kurungan ni dia tak ada kena-mena dengan power. Yang power ni hanya untuk yang dalam kurungan saja. Jadi 10,000 ni kita boleh bawa sini jadi bahagi. So kita akan dapati jadi macam ni. 10,000, 10,404 divide 10,000. Okay, divide 10,000. Equals to 1 plus R over 2 square. 2 times 1, 2. Okay, so yang ni kita boleh permudahkan 10,404 bahagi dengan 10,000. So kita dapat 1.0404. Okay. So yang ini nasihat saya, okay, dia banyak cara boleh buat. Awak boleh eliminate what we call it, the power, ataupun sambil-sambil tu kita boleh equate denominator kat sini. So kita tahu satu ni adalah 1/1. Jadi we want to combine this, okay. So times 2. So apa akan jadi kat sini? 2 plus R over 2. Okay, so macam tu. Next, okay, so we want to eliminate the square. So kita tahu caranya adalah square root. Okay, so kita boleh square rootkan dia. Square root both side. So when we square root both side, this one. Okay, so we square root both side. Ni one of the way. Satu lagi cara, kejap lagi saya tunjuk. Okay, so kita square root this one. Kita dapat 1.02 equals to, so this one habis. So 2 plus R over 2. So next, kita boleh pindah ini ke sini. So jadi, darab 2. So dapat 2.04 equals to 2 plus R. Okay, next kita boleh bawa 2 ke sini, jadi tolak sebab kita nak nilai R. So 2.04 minus 2. So we get 0.04. Okay. Remember, R dekat sini, R dalam formula ni adalah in terms of over 100. Okay. It's not this one. R dekat sini dia buat R percent. Okay. R per 100. Jadi dekat sini R ni dalam formula tu dia dah kira siap-siap per 100. Means that this R is actually over 100. Okay, over 100. So dekat sini adalah per 100. Kita selalu masukkan kat sini adalah per 100. So kita nak R saja. Kalau dia tak bagi, contoh dalam soalan dia tak mention pun yang ini, persen ni maksudnya R kita jawapan akhir adalah 0.04. Okay, R jawapan akhir kita 0.04. Tapi sebabkan bersama-sama R tu dah ada percentage. So dah ada percentage. Okay, jadi dekat sini kita nak cari R ni sahaja. Jadi we need to times 100. So dekat sini the real R
we need to times 100. 0.04 times 100. So kita akan dapat 4. Okay, so macam tu. Kalau dia tulis kat sini, interest rate of R only. Dia tak ada percentage kat sini. Maksudnya jawapan R kita tu 0.04. Since kat sini dah bagi dah percentage, jadi jawapan yang dekat sini, dia dah kira siap-siap 4/100. Okay, ni kalau kita convert, ataupun mungkin lebih faham macam ni kot. So, yang ni, originally 0.04 ni adalah sama dengan 4/100. Okay, so now kita nak samakan dengan ni so that kita boleh compare. So 100 bawa sini, that's why jadi R percent equals to 4. So like that. Okay. Bodoh desain saya ni kan, buruk no desain saya. So R per 100 4. So the answer is 4. Okay, R kita adalah 4. Okay, kalau takut salah, so siap dekat sini letak R kita per 100. Okay, R over 100. So another method is kita boleh dekat sini tak payah nak eliminate the power. So apa kita boleh buat, kita expand, maksudnya bring the power to 2 plus R and to 2. So jadi 2 plus R in bracket squared over 2 squared. So kita bagi siap-siap dekat 2 yang atas ni, expression dekat atas dengan term yang dekat bawah ni power 2. Kita bagi siap-siap, tapi dia akan melibatkan R squared. Jadi you need to factorize. So this one is the easier way. Okay, eliminate the squared and then kita solve linear equation. Okay, now. So this one, question number 2. By using the value R in C1, calculate the interest received by Daniel after 2 years. If he saved 16,000 in a fixed deposit account which offer interest rate are 0.2% per annum, and the interest rate is compounded every 3 months. Okay, dia suruh guna value kat atas ni, jadi value R kita. Okay, so dia suruh cari interest received after 2 years. Okay, so ni sama je. So dia nak cari I, dia bagi T dia adalah 2 tahun, and then 60,000 ni adalah kita punya principal, and then interest rate this one R.2. R.2 means that interest rate kita adalah 4.2%. Lepas tu dia kata compounded every 3 months. So bila kata compounded every 3 months ni, so kita bolehlah cari N kita. Okay, so setahun ada 12 bulan, jadi 12 bahagi 3, 4. So maksudnya interest tu di compound sebanyak 4 kali setiap 3 bulan. Bulan March, kemudian 3 bulan lagi bulan Jun, kemudian bulan September and bulan Disember. So 4 kali, jadi N kita equals to 4. So bila ada je soalan tentang compound, so automatic kita akan guna formula yang atas tu. MV equals to P times 1 plus R over N time, to the power of NT. Okay, so kita boleh terus tulis yang ni 1 plus R over N to the power of NT. So kalau kita nampak kat sini, okay, MV ni mature value. So this one is principal plus your interest. Okay, principal plus interest. So right now kita nak cari interest. Okay, dia suruh cari interest. Maksudnya benda lain tu semua dibagi. Okay, semua dah ada. Okay, so kita boleh masukkan kat sini. MV principal plus interest. So principal is 60,000 plus interest. Interest tak tahu. Boleh leave it. Okay, principal P kita dah ada 60,000 times 1 plus R kita dah ada. Kita guna R4 tadi, jadi R kita 4.2%. So since kat sini adalah fraction, jadi kat sini awak convert terus-terus in decimal.
4.2 over 100 equals to 0.042. So, kalau rasa bijak pun tekanlah kalkulator supaya tak salah. Takut terkurang kosong. So, tekan je 4.2 bahagi 100. So, dia akan bagi 0.042. So, kita masuk R kita in terms of decimal. Kenapa saya tak masukkan 4.2 per 100? Sebab saya tak nak banyak sangat per. Okay, so change siap-siap dekat sini dalam bentuk desimal. Okay, kita masukkan formula N kita tadi 4 kuasa. Okay, N kita 4 darab dengan T kita terms kita 2 years. So 2. So perasan tak kat sini, when we substitute into the formula, the only unknown we have is interest. Okay, interest sahaja. Jadi kita boleh kira siap-siap kat sini dapat berapa yang ini. So, continue belah sini. Okay. So, yang ini saya kira dulu yang ini. Lepas tu kemudian darab dengan 60,000. Okay. So, we have 0.042 divide 4. And then plus 1. And then to the power of 4 times 2, 8. Okay. Lepas tu baru darab dengan prinsipal dekat depan tu. So, kita dapat dekat sini 16 equals to 16,000 plus I equals to, so yang ini saya calculate, saya dapat 17,394.44. So kita nak I sahaja, jadi kita buat sini jadi tolak. So tolak 16,000. So kita dapat RM 1,394.44. Okay, itulah jawapan dia. Okay, macam tu. So, bila dapat soalan, try keluarkan info apa yang ada. So, lepas tu kita nak relatekan dengan formula yang mana satu. Okay, tulis formula and then substitute information yang awak ada dalam formula. So, kita akan dapat unknown saja, satu unknown saja yang tinggal. Okay, so jangan rasa susah tentang chapter 3 ni. Biasa sudah kata chapter 3 susah sangat, tak? Okay, so kita kena pandai keluarkan info and then pandai guna formula yang mana satu. Okay, next. Kita nak proceed question number 9. Okay, question number 9. Encik Zulkifli buys a car for 95,000. So, harga satu kereta 95,000. He makes a down payment. Down payment ni maksudnya wang pendahuluan lah. Dia bayar dulu 10% of the car price and gets a car loan from a bank. Maksudnya yang dia bayar ni cash lah. Lebihan tu dia buat car loan. Okay, dia buat loan. The flat interest rate offered, okay, dia bagi interest rate 3.2% per annum. And the repayment period, maksudnya tempoh bayaran balik tu selama 5 tahun. Calculate the monthly installment. So kita kira berapa tiap-tiap bulan Cik Zulkifli kena bayar. Okay, so yang ni biasalah nanti bila awak dah kerja, nanti awak nak ada kereta pun, kalau mampu beli cash, boleh beli cash. Tak mampu, kita akan buat loan. So kita kena kira kita punya komitmen, boleh tak kita bayar bulan-bulan. So itulah monthly installment. Okay, so sekarang dia dah bayar down payment 10%. Jadi kita tolak 10% daripada harga kereta tu. Okay, so saya kira dulu dia punya loan. Okay, so loan dia maksudnya 95,000 minus 10% daripada 95,000. So kita boleh kira kat sini. So kita dapat 85,500. Okay, so maksudnya down payment dia 4500. 9500, sorry, 9500. So down payment, wang pendahuluan yang dia bayar adalah 9,500. So lebihannya adalah 85,500. So ini yang dia loan daripada bank. Okay, setelah dia tolak dengan kita punya down payment tadi. So sekarang dia bagi interest rate 3.2% per annum. Lepas tu dia bagi repayment period 5 years.
dia nak monthly installment. So sebelum kita nak kira monthly installment, perkara yang pertama kita kena kira adalah total repayment. Maksudnya berapa jumlah bayaran yang dia perlu bayar. Okay. So dia pinjam 85,500. Kalau kita saving, interest tu kita dapat. Tapi bila kita pinjam, interest tu kita kena bayar. Jadi kalau awak loan 85,500, awak tak semestinya bayar exactly the same. Tak. Awak mesti kena bayar lebih. Sebab apa? Apa guna dia bagi pinjam kalau tak ada faedah dekat dia kan? Jadi bila awak pinjam 85,500, kita kena bayar lebih. Kenapa lebih? Sebab dia ada interest. Okay, lagi lama kita pinjam lagi banyaklah interest dia. Okay, so sekarang kita nak kira interest, formula dia sama sahaja, sama macam yang atas tadi. So kita ada formula, okay, interest. Boleh kira dulu asing. Okay, kita kira dulu interest kita berapa. So prinsipal ni adalah kalau kita saving, how much kita saving. Kalau kita loan, how much kita loan lah. So P kita 85,000. 85,500. Rate kita sama, interest rate kita 3.2%. So 3.2 over 100 ataupun awak nak change siap-siap dalam bentuk decimal pun boleh. In decimal form, tapi make sure betul, kosongnya cukup. So nasihat saya kalau awak nak change to decimal, tekan calculator. Okay. T adalah time, kita punya term. So maksudnya dia repayment period is 5 year. Maksudnya dia buat loan tu selama 5 tahun. Jadi T kita 5. So kita boleh kira dulu interest. Okay. Kejap, 85. Okay, so interest dia adalah 13,680. Nampak tak? Kita pinjam 85,000. Okay, interest kita 13,000. Macam tu lah. Kalau loan, dia mesti ada faedah untuk dia. Jadi, kita kena top up lagi 13,000 untuk bayar. Jadi, total repayment kita. Total repayment. Okay, so jumlah pinjaman tambah dengan kita punya interest. So, total repayment kita 5,500 99,180. So kita pinjam 85,500 tapi kita kena bayar 99,180. Adalah orang meminjam kan. So sekarang dia tak nak total repayment, dia nak monthly installment. Jadi kita boleh kira terus monthly installment. So ni maksudnya installment bulan-bulan. Bulan-bulan kita kena bayar berapa? Okay. Ya ini dah masa 5 tahun. So kita nak kira bulan-bulan, kita bahagilah dengan berapa bulan. Jadi 5 tahun darab dengan 12 bulan. Okay. So 99,180 bahagi dengan 60 bulan. So dapatlah RM 1,653. So monthly installment yang dia kena bayar selama 5 tahun itu adalah 1,653. So macam tu, kira monthly installment. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B ni. Saya rasa soalan B ni dia agak payah. Okey. So sekarang B Mr. Low buys a shop for 4,000. So dia membeli sebuah kedai dengan harga 400,000. He pays 100,000 in cash. Okay, in cash, and gets a loan from a bank with a fixed reducing balance interest rate 3.2% per annum. So dia macam 100,000 in cash ni maksudnya dia pezik lah. Dia macam tu, dia macam kita punya apa tadi? Wang pendahuluan tadi, down payment. Jadi lebihan tu yang dia buat loan. Lebihan daripada setelah dia bayar cash tadi. Itu yang dia buat loan. Okay, given the loan period is 30 years and the monthly installment is 1297.4. Okay, so dekat sini dia kena take note sikit. Fixed reducing balance interest. Okay, so yang ini kena careful. Maksud dekat sini, dia punya kadar faedah tetap
atas baki. Interest dia kira ke atas baki. Biasa kita kira simple interest tu, kita fix, okay, for a year. Tapi yang ni dia kira ke atas baki. Jadi bulan-bulan bila kita dah bayar, balance kita jadi lain. Balance kita jadi lain. So bila jadi lain, interest kita pun akan berubah. Sebab interest tu dikira ke atas baki bulanan. Okay. Sekarang dia suruh complete the answer space. Okay. Dia bagi kat sini bulan pertama dengan bulan kedua. Kenapa ada macam tu? Sebab dia punya interest ke atas baki. Maksudnya bulan pertama, okay, dia dah bagi kat sini bulan pertama interest dia adalah 800. Okay. Kemudian total loan at the end of month. Maksudnya jumlah pinjaman pada akhir bulan adalah 300,800. Okay. Kenapa 300 tu? Dia beli tadi harga 400,000 kan. Dia dah bayar 100,000. Jadi loan yang dia pinjam sebenarnya adalah 300,000. Ini adalah loan dia buat. So daripada sinilah dia akan kira dia punya interest. Okay. So untuk bulan pertama dia dah bagi siap-siap, so tak payah nak kira. Tak payah pening-pening nak kira. Okay. So dia dah bagi siap-siap, kadar faedah dia 800. Okay. So baki pada bulan pertama, loan dia tadi campur dengan dia punya interest untuk bulan pertama. So baki pada bulan pertama adalah 300,800. So ini loan termasuk interest pada bulan pertama. Kemudian balance after the monthly installment payment. Maksudnya baki selepas dia bayar monthly installment. Monthly installment tadi dia bayar 1297.40. So pinjaman dia pada bulan pertama, okay, 300,800 tolak dengan monthly installment. Bayaran dia pada bulan pertama. So dia dapatlah yang ni 299 502.60. Ni adalah baki. Okay, pada bulan pertama. Sekarang kita nak cerita pasal bulan kedua. Biasanya kalau kita kira simple interest yang biasa, kadar faedah dia sama je. Okay, tapi dekat sini dia kata kadar faedah atas baki. Fixed reducing balance interest. Maksudnya faedah yang kita kena kira berdasarkan baki semasa. Sekarang baki pada bulan pertama adalah ini. Ini adalah baki pada bulan pertama. Jadi kita kira berdasarkan baki pada bulan pertama. Jadi macam mana nak kira interest? Formula interest tadi ada simple interest dengan compound interest. Okay, sekarang dia tak ada compound, dia adalah simple interest. Okay, so formula dia tetap sama, PRT. So kita boleh kira interest untuk bulan kedua ni. P dia jadi apa? P dia jadi balance pada bulan pertama tadi. Biasa kita kira daripada kita punya total tadi 300,000 tak. Okay. Kalau yang biasa kita kira based on original kita punya principal. Sekarang dia kata rate tu berdasarkan baki. Jadi principal kita adalah tertakluk kepada baki semasa. So baki semasa adalah RM299,502.60. Jadi kita boleh masuk dalam ni. RM502.6 titik lagi. RM2.60. So ni our principal. Rate sama 3.2% per annum. So 3.2%. Okay, 3.2 over 100 times terms. Terms ni adalah times in years. Tapi sekarang kita kira by month. Jadi kita kira untuk sebulan sahaja. Jadi sebulan nak tukar kepada tahun, unit tahun, so bahagi 12. So ini kena careful lah. Kita kira untuk sebulan. Terms tu memang dalam years, jadi sebulan convert into years, jadilah 1 bahagi 12. Kita nak tukar month dalam years, so bahagi dengan 12. So kalau kita kira kat sini, 0.6 dengan okay, so kita dapat 798.67. So kita dapat interest kita kat sini 798.67. So dapatlah interest kat sini. Okay. Nampak tak? Walaupun tak beza banyak tapi dia berkurang. Kenapa berkurang? Sebab bulan-bulan kita bayar. Jadi baki pada bulan semasa tu berkurang. So bila berkurang, maksudnya interest yang akan datang berkurang lah.
Kalau kita tak bayar, interest akan datang masih sama. Okay. Kalau kita makin lama bertangguh-tangguh, lagilah interest dia. Jadi bila kita bayar monthly tu, dia punya interest berkurang. Okay, sekarang total loan at the end of month. Jadi kita nak tahu berapa kita punya total loan baki sebelum ni, tambah dengan kita punya interest baru. Okay, maksudnya RM299,502.60 tambah dengan interest baru. So, tambah dengan 299,502.6. So, kita dapat dekat sini RM 300,301.27. Okay, so ini adalah total loan at the end of second month. Okay. Lepas tu dia bayar monthly installment 1297.40 sen. Jadi bayaran loan kita tadi tolak dengan 1297.40 sen. 97.40 sen. So dapat 299 003.87. Gitu. 003.87. Macam tu. Okay. So sebenarnya bagi saya bila kita buat loan, dia menggunakan fixed reducing balance interest rate, sebenarnya dia lagi tahu lah, dia ada pros and cons. Okay, dia ada pros and cons. So kalau perlu buat loan akan datang, pilihlah rate yang paling rendah. Okay, bila saving kita akan pilih rate yang paling tinggi. Bila kita nak loan, kita akan pilih rate yang paling rendah. Kenapa? Sebab saving, interest tu kita dapat, dia macam dividen. Okay, tapi kalau loan, interest tu kita kena bayar. Okay, itu soalan B. Okay, sambungan nombor 2. Okay, so yang ini. How much interest does Mr. Low have to pay for the first 2 months? Give the answer correct to nearest RM. So dia nak total interest lah for the 2 months. So kita just tambah je lah tadi tu. Total interest, unit tak payah letak dulu. Okay, so 800 tambah dengan 798.67. So kita dapat dekat sini, terus tambah 798.67. So kita dapat RM 1198.67. Bagi macam tu je, tak dapat full mark sebab the answer correct to nearest RM. Dia nak jawapan, kita nak round off dalam nearest RM. Jadi kita tengok nearest RM, maksudnya dia nak integer depan ni sahaja. So kita kena round off. Round off digit yang terakhir. So digit yang terakhir ni adalah 8. Selepas 8 ni digit dia adalah 6. Okay, 6 lebih daripada 5. So kita kena tambah 1 kat sini. Okay, jadi your final answer should be 1599. Okay, so itu untuk soalan nombor 2. Okay, soalan terakhir bagi chapter 3. Nanti untuk chapter 10 boleh cuba buat sendiri. Okay, soalan terakhir. Puan Siti bought 1,000 share unit of company AA at RM1.89 per share unit. Okay, dia membeli 1,000 unit dengan harga seunit RM1.89. She then sold all her shares at RM2.50. So dia beli RM1.89 je tapi dia jual RM2.50. Bijak dekat situ. Okay, ada profit dekat situ. Okay, total amount of charges in the transaction was RM31.84. Calculate return of investment of Puan Siti. Okay, so dekat sini bila kata return of investment, jadi kita kena kira apa saja pulangan yang dia dapat. Return ni biasa banyaklah dari segi kita punya dividen.
Ni contoh-contoh return yang adalah dividen, kita ada capital gain. Capital gain ni maksudnya keuntungan modal. Keuntungan modal ni wujud kalau kita beli kemudian kita jual balik. Wujud keuntungan modal. Kadang-kadang kita ada gift ataupun bonus. So depends. Okay, tengok soalan. Dekat soalan tu dia ada return tentang apa. So dekat sini kita tengok dia dah beli, lepas tu dia jual balik. Dia berjual pula dengan harga yang lebih tinggi. Okay, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi maksudnya dekat sini dia ada return dari segi capital gain. Okay, keuntungan modal. Modal dia saya 89 sen je, tapi dia jual RM2.5. So adalah untung dia kat situ. Okay, jadi first kali kita kena kira dulu apa-apa pun kita kena kira dulu berapa sebenarnya initial investment dia. Okay, so initial investment dia beli dengan harga 1,000 dengan 1,000 unit dengan harga RM1.89. So kita boleh kira initial investment dia. Kenapa kena kira initial investment? Sebab kita nak masukkan dalam formula return on investment kelak. Okay, so kita kira initial investment dulu. So 1,000 darab dengan RM1.89. Okay, 9 darab dengan 1,000. So kita dapat RM 1890. So ni dia punya initial investment. So sekarang return yang kita ada satu-satunya adalah capital gain, which is RM2.5 per unit. Jadi ni macam-macam cara nak kira. Boleh buat RM2.5 tolak RM1.89 darab dengan 1,000 pun boleh, ataupun nak kira dulu. Maksudnya dia jual, okay. Sebab macam ni lah total sale unit. Okay, RM2.5 darab dengan 1,000. Okay, sebab dia jual keseluruhan, sold all. All maksudnya 1,000 unit tu lah dia jual. So dekat sini RM2.5. So dapatlah 2,500. Jadi kat sini kita bolehlah kira keuntungan dia. Dia beli 1890, dia jual 2,500. So kita boleh kira return dia kat sini. Okay. So 2,500 tolak dengan 1890. 1890. So dapat 610. So ini dia punya return. Dia tak ada dah return tentang lain. Dividen tak ada, bonus tak ada. Tapi dekat sini dia ada charge kat situ. Okay, dia ada charge. Jadi kita kena kira dia punya charge. Kalau tak ada charge, return kita 610 je lah. So kita just masuk dalam formula 610 per initial investment 1890. Tapi kat sini sebab ada charge, kita kena tolak habis dengan charge. Sebab charge tu kita kena bayar. Jadi return ni adalah kita punya keuntungan bersih tau. Setelah kita tolak every charges yang ada. Kita dah tambah semua jenis return yang kita dapat, kemudian kita tolak apa yang kita kena bayar. Okay, yang kita kena bayar dekat sini, dia nak menjual tu dia ada charges dia RM31.84. Jadi saya boleh kira terus kat sini ROI, return on investment. Okay, so formula dia adalah total return over initial investment. So total return 610, okay, tolak dengan charges. Okay, awak dah dapat keuntungan kat sini tapi awak ada charge lagi awak kena bayar, so tolak per dengan initial investment. Initial 1890. Sebab tu daripada tadi first thing kita kena kira dulu initial investment. So bila dah masuk dalam calculator awak akan dapat 30.59%. So ini adalah kita punya return on investment. So jawapan untuk C. Okay. So kira satu-satu lah. Slow-slow kira and then baru substitute dalam formula ROI. So kena ingat ROI total return over initial investment. Mesti perkan dengan initial investment. Kat sini return awak hanya ada satu tapi kita kena tolak dengan charges. Kalau tak ada charges tak perlu tolak. Kalau return awak ada banyak, dividen ada, bonus ada, capital gain ada, total up everything. Okay, per dengan initial investment. So itu untuk soalan bab 3. Okay, so question number 10 ni boleh try buat sendiri. Okay, untuk anak-anak saya boleh try. Okay, kita nak pergi kepada bab 4.
Okey, bab 4, satu soalan sahaja. Okey, soalan nombor 11. Okey. Question number 11. So, kita continue. Soalan nombor 11. Okey. Soalan bagi, diagram shows two rectangles, P and Q. Okey, kemudian dia suruh kita cari find the scale in the form of 1:n for each of the following. So kalau dia tak bagi pun in the form 1:n, bila soalan nak scale drawing, scale sahaja, mesti kena bagi dalam form ini. 1 kepada n, 1:n. Wajib untuk scale. Kalau soalan nak ratio, ratio tak perlu, tak wajib depan ni 1. Ratio nisbah. Tapi kalau soalan nak scale ataupun skala, wajib dalam bentuk ni. Dia tak bagi pun, dia tak mention pun, kena bagi dalam bentuk ni. So yang pertama, dia bagi condition dia, Q is the scale drawing. Q is the scale drawing. Maksudnya yang pertama, Q ni adalah drawing. Bermakna drawing of P. Bermakna P ni adalah actual object. Okay, P adalah actual. Okay, so sekarang dia bagi dekat sini length, one of the length of side. So dia bagi length dekat sini 4. Corresponding side dia adalah 6 ni. Okay, corresponding length of side dia adalah 6. Jadi formula untuk scale adalah drawing over actual. Okay, drawing over actual. So dia boleh jadi size of drawing over size of actual, ataupun length of side of drawing over length of side of actual. Okay, kita boleh guna size ataupun length. Okay, so sekarang kita ada cerita pasal length. So kita boleh guna length lah. So drawing yang mana satu drawing adalah Q. Jadi Q adalah 6. Jadi 6 dekat atas per 4. Okay, actual dekat bawah. Actual kita P per 4. Sekarang kita kena transform dalam bentuk nisbah. Okay, bentuk titik bertindih tu. So per dekat sini kita boleh ubah jadi 6:4. Okay, so 6:4. Okay, now kita nak depan ni 1. Jadi 6 ni macam mana nak dapatkan jadi 1? So satu-satunya cara adalah bahagi 6. Maka sebelah sini pun kena bahagi 6. Both side. Jadi jawapan akhir kita 6 bahagi 6 1. 4 bahagi 6 kita boleh permudahkan, which is bahagi dengan 2. So 4 bahagi 2 2, 6 bahagi 2 3. So kalau tak tahu, tekan di kalkulator 4 per 6. So dia akan bagi simplest fraction. So ini adalah jawapan akhir. Untuk nombor 1. Untuk nombor 2 terbalik pula. Untuk nombor 2. Okay. Nombor 2. So nombor 2 dia kata P is the scale drawing. So sekarang P adalah drawing. Q adalah actual. Formula tetap sama. Okay, drawing over actual. Jadi drawing kita apa? Drawing kita P. P kita length dia apa? Length dia 4. Jadi 4 per actual kita Q 6. 4 kat atas, 6 dekat bawah. So sekarang kita kena ubah dalam bentuk titik bertindih. Ratio. Okay, so 4:6. Okay, now dia nak scale depan mesti 1. Jadi nak jadikan 4 ni 1, bahagi dengan 4. So sebelah pun kena bahagi dengan 4. Jadi 4 bahagi 4 sama dengan 1. Yang ni kita permudahkan dapat 3/2. So jawapan akhir. Okay, untuk soalan nombor 11A. Okay, next. Dia tak pergi kepada soalan B. Okay, soalan B. Okay, dekat sini dia bagi. Okay, given the height of each floor of condominium model P is 2 cm and the actual height of each floor of condominium P is 3 meter. Okay, yang pertama dia cerita pasal P. Okay, dia bagi height of each floor for P is 2 cm. Maksudnya itu adalah
length untuk drawing lah. Okay, tapi actual dia adalah 3 meter. Okay, bayangkan kalau actual tu 2 cm, macam mana nak duduk kan? So kita boleh fikir logik lah kat situ. Okay, next dia kata, the scale used for model P is 1 cm to K meter. Determine the value of K. Okay, so kat sini maksudnya kita kena cari scale and then kita kena compare. So based on this one, kita boleh cari scale terus. Okay, formula seperti biasa, D over A ataupun D saya terus tulis dalam bentuk scale. D is to A. Jadi drawing kita adalah 2 cm, actual kita adalah 3 meter. Jadi 2 cm is to 3 meter. Okay, 2 cm is to 3 meter. Okay, so now bila kata scale, depan ni mesti 1. Jadi kita bahagi dengan 2. Okay. Kita bahagi dengan 2 both side. Sebelah pun bahagi dengan 2. So apa akan jadi? 2 over 2 equals to 1. Unit masih sama. 3 per 2 adalah 3 per 2 ataupun 1.5 meter. Okay. Okay. So sekarang kita compare je lah. Sebabkan dekat sini, dia bagi 1 cm is to K meter. Okay. Jadi kita tukarlah unit sebab kita nak buat comparison, unit dia kena bersama lah. So sini centimeter, sini meter. Jadi K kita adalah 1.5. So write your answer, K equals to 1.5. Okay, sampai dekat situ. Settle. And then kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Sambungan soalan 11 yang mana? Kat bawah soalan saya. Yang ni. Soalan saya kat bawah. So this one, calculate the height of in meter of condominium P. So dia nak actual height in meter of condominium P. Susah pula saya nak tengok saya. Saya padam slide yang ni kejap. Okay. Ini saya delete kejap. Sebentar ya. Okay. So, senang sikit nak tengok. Okay, so sekarang dia nak actual height in meter of condominium P. So, dia bagi kat sini 32 cm. Logik lah 32 cm tu is not actual, is drawing. Okay, lakaran saja. So kita nak cari actual. So kita dah ada scale dekat sini. 1 cm is to 1.5 meter. 1 cm pada drawing, okay, mewakili 1.5 meter pada ukuran sebenar. Jadi kalau kita ada 32 cm, berapa meter? Jadi darab sahaja. Okay, darab sahaja. Jadi kat sini kita boleh cari actual height. Okay, kita darab saja. 32 darab 1.5. So dapatlah jawapan. 32 darab 1.5. 48. So 48 meter. So actual height dia adalah 48 meter. Okay, settle. Soalan 2. Soalan 3. Okay, dia kata kat sini, if the scales used for models P and Q are the same. Okay, dia kata kat sini scale dia adalah sama untuk P dan Q. Okay, sama. Jadi kita boleh guna scale yang sama macam P tadi untuk Q. And the actual height of condominium Q is 21 meter. Calculate the value of X. So sekarang bila kata scale dia sama, jadi kita boleh tahulah scale untuk Q. Scale for Q also 1 cm is to 1.5 meter. Okay, so sekarang ni actual height, dia dah bagi actual height. Actual height dia adalah, okay, actual height is 21 meter. Okay, so dia nak cari X. X tu apa? X tu adalah yang ni. Ni X.
X centimeter, maksudnya dia nak height in drawing. So kalau tadi kita nak cari actual, kita darab. So nak cari in drawing, kita bahagi. Macam tu je. Tak sangat mudah. So bahagi je, nak bahagi dengan berapa kat sini. Sebab dia kata 1 cm mewakili 1.5 meter. Kalau dia ada 21 meter, berapa sentimeter? Bahagi je lah. So kita boleh cari height ataupun kita punya X. Okay, so 21 bahagi 1.5. So dapatlah berapa sentimeter? 14 sentimeter. Okay, so itu jawapannya. Kalau rasa susah, kita boleh buat macam ni. Yang ni boleh apply untuk everything. So kita boleh buat ratio kita ni dalam bentuk pecahan. So kita ada 1 cm equals over 1.5 meter. So kita nak equalkan dengan something. Okay, 1 cm ni dia cerita pasal drawing. So dekat atas ni pun kita nak dia sama dengan something juga. Kita nak buat proportion kat sini. So kita nak dia sama dengan something juga. So kita kena ada item yang sama. Okay. Kalau kat sini atas ni cerita pasal drawing, so dekat sini kena cerita pasal drawing juga. So sekarang dekat sini kita ada height untuk drawing kita tadi adalah X, which is kita nak cari. So dekat bawah ni 1.5 meter ni adalah skala untuk actual. Okay, scale untuk actual. Jadi kat bawah ni cerita pasal actual juga. So actual height yang kita ada 21 meter. Okay, jadi dekat sini kita nak cari X macam mana? Kita buat cross lah. So kita nak cari X je. Maksudnya 21 meter ni kita kena buat sebelah jadi darab. Sebab sini adalah bahagi. So jadi darab. So akan jadi macam ni. 1 cm over 1.5 meter times 21 meter equals to X. So dekat sini meter bahagi meter habis. So tinggal unit kita sentimeter. So apa yang awak akan dapat nanti in sentimeter. So 1 darab 21 bahagi 1.5 dapatlah 14. So dapatlah X kita 14 cm. Macam tu. So boleh buat yang ini. Sama juga yang atas ni. Okay, yang atas ni kita nak buat kaedah macam ni pun boleh. Sangat-sangatlah bagus. Okay, so scale yang sama 1 cm. Okay, 1 cm per 1.5 meter. Saya kena tulis unit sebab unit dia berbeza. Okay, kalau unit dia sama, awak tak perlu tulis unit. Kenapa? Kalau unit sama, kita dah cancel out dah. Dah hilang unit. Tapi sebab unitnya berbeza, so saya kena tulis unit. Okay, per dengan kita nak samakan dengan satu pecahan dekat sini. Atas cerita pasal drawing, bawah cerita pasal objek. So dekat sini actual object. So dekat sini pun kena benda yang sama. Okay, tapi dekat sini benda yang nak cari actual height. Jadi dekat sini yang unknown. Dekat sini unknown, let's say saya letak Y. So kita nak cari Y ni tadi. Okay, yang ini dah dibagi tadi. Dalam gambar rajah tu dah bagi dah height untuk drawing. Okay, sini cerita pasal drawing, so sini pun drawing. Jadi kat sini 32. Jadi kita nak cari Y. Y tu dekat bawah. Jadi Y bawa sini, yang 1.5 bawa sini. Jadi Y darab 1, Y 32 darab 1.5. Dapatlah jawapan. Bukan dapat jawapan dalam meter. Sebab apa? Okey, 32 darab 1.5 meter. So sentimeter ni tukar tempat dengan Y, so dia akan jadi macam ni lah. Kau tak perhatikan mana dapat meter tu. Okey. So yang ni kita ada tadi 32 sentimeter. Sentimeter. Okay, so Y dengan 1 cm ni tukar tempat. Jadi 32 cm. Yang ni bawah ni atas 1.5 meter. 1 cm ni kat bawah ni tadi kan. 1 cm. So yang ni dengan yang ni habis. So tinggal meter. So dapatlah sama 48 meter. So boleh guna kaedah ini. Okay, so both yang ini boleh diguna pakai. Okay, so kaedah ni sebenarnya sangat bagus lah. Dan mengelakkan kita salah. Kadang-kadang kita tengok soalan, kita nak darab ke nak bahagi? Darab ke bahagi? Kalau boleh fikir logik tak apa. Tapi kalau tak boleh, kita boleh buat konsep proportion kat sini. Okay, last question. Okay, soalan C. Yang terakhir. So saya buat dekat sebelah lah. Saya buat kat sebelah sini. Okay, so dia kata kat sini, trapezium
is redrawn. Pula saya punya stiker ni. Anak buah saya lah ni. Okay, trapezium is redrawn to a scale 1:2. Okay, dia dah bagi scale. Dia kata trapezium dilukis semula. Okay, dengan scale dia 1:2. Okay, calculate the height in centimeter of the original trapezium. The height in centimeter of the original trapezium. So dia nak cari kita punya original trapezium. Okay, so sekarang kita tengok kat diagram ni. Okay, so diagram ni kita kena tahu dulu height dekat sini. Okay, so dia bagi 6, 13, 18. Dekat sini tak ada cerita pasal height dia. Jadi kita kena carilah height dia kat sini. Okay. So nak cari height dia. So macam ni nak cari height? Tu persoalan dia. So dekat sini kita ada kat sini 13. Okay. So dia tak bagi area, dia tak bagi apa-apa info untuk cari height. Okay. Tapi kita tahu kita ada satu teorem yang kita boleh cari kita punya height kalau kita ada right angle triangle. Right angle triangle. Okay. So dekat sini saya nak wujudkan right angle triangle. So saya belah dekat sini. Okay. Okay, saya belah dekat sini. So saya nak wujudkan right angle triangle. Sebab apa? Sebab dia tak ada bagi area untuk membantu saya mencari tinggi, height. Jadi satu-satunya cara yang saya ada adalah Pythagoras theorem. Okay. So Pythagoras theorem kita boleh apply untuk kita cari height dia. So nak guna Pythagoras theorem, you need to have right angle triangle. Jadi saya belah dekat sini. So saya nampak tinggi ini adalah sama dengan ini. Jadi bermakna ini adalah height. Jadi kat sini kita boleh cari kita punya height. Okay, kita dah ada kat sini right angle triangle saya yang saya highlight colour kuning ni. Okay, jadi ini adalah right angle triangle. Jadi from here, kita kena ada length of two sides lah untuk cari kita punya height. Kita dah ada kita punya hypotenuse which is 13. Okay, so ini kita punya hypotenuse. Okay, kita kena cari side yang ini pula. So macam ni cari side yang ini, kita tahu sini 6. Jadi dekat sini juga adalah 6. So sini 6. Maka balance dia dapatlah kat sini. Okay, 18 tolak 6 dapat 12. So panjang dekat sini 12. Jadi kita boleh cari height dia. Okay, height dia. Hypotenuse 30 squared minus 12 squared. And then square root. So dapatlah jawapan 5 cm. So itulah jawapan dia. Okay, dia nak height of original trapezium. Jadi ini adalah original trapezium. Trapezium ini akan dilukis semula. It's redrawn. Okay. So this one is original trapezium. Jadi apa yang kita dapat itulah dia punya actual height. Okay. Last question. Dia nak calculate the perimeter. Perimeter siapa? Perimeter of the scale drawing. Bermakna kita kena cari setiap side untuk scale drawing. Jadi saya lukis semula gambar rajah ni. Okay. So kita dah ada length of side for actual. This one 6, this one 13, this one 18, this one 5. Okay. So ada dua cara, sama ada work total up untuk cari perimeter and then awak boleh gunakan terus scale dengan perimeter ataupun awak nak cari satu-satu length of side pun boleh. Awak nak kira setiap satu tu length of side for each scale drawing by using the scale pun boleh. So saya guna method yang pertama tadi. So saya cari dulu perimeter for the whole. Okay, for the whole trapezium. For the actual one first. So perimeter of actual. Okay, perimeter for actual. 5 plus 6 plus 13 plus 18. So we have 42. 42. So ini adalah untuk actual. Sekarang saya nak cari untuk scale drawing. So saya guna kaedah ratio yang saya buat tadi. Okay, kita ada ratio kita 1:2. 1:2. Jadi saya tukar dalam bentuk pecahan. So jadi macam ni.
Okay, so kat atas ni cerita pasal apa? So ingat kita punya skill drawing over actual. So atas cerita pasal drawing, pecahan dekat sebelah sini pun sama. Atas mesti drawing. Sekarang kita tak ada perimeter drawing. Jadi saya tulis je P. Stand for perimeter for drawing. Okay, awak nak ganti underline pun tak ada masalah. Per dengan perimeter for actual. Actual kita adalah 42. So saya nak cari perimeter for drawing, nak cari P ni, jadi 42 ni kita tak nak, kita bawa sini jadi darab. Mana kata P saya sama dengan 1 per half darab 42. So boleh tekan kalkulator. Bagi dengan half. So dapat 84 cm. Okay, so ini salah satu cara lah. Okay, cari dulu perimeter and then kita boleh buat equation dengan scale, okay, dengan kita punya skala untuk cari kita punya perimeter for drawing. Yang pasti yang ini tak boleh salah tempat. Okay, atas mesti cerita pasal drawing, bawah mesti cerita pasal objek. Kenapa saya boleh cari terus menggunakan perimeter? Okay, instead of satu-satu, awak guna satu-satu pun boleh. Maksudnya cari setiap side ni, the length of each side for scale drawing. Contoh saya nak cari side yang ni, yang 6 ni. Jadi saya masukkanlah 1 per half sama dengan X per 6. So saya carilah. So X saya sama dengan 12. So 6 pada actual object, tapi 12 pada scale drawing. Begitulah awak buat untuk 5, 18 dan 13. Dah cari semua side, awak tambah. Awak akan dapat jawapan yang sama 84. Okay. Tapi dekat sini saya guna cara terus. Maksudnya saya cari dulu perimeter for H1 and then saya apply equation ni and then dapat jawapan terus. Okay. Boleh juga. Dua-dua dapat jawapan yang sama. Okay. Ini boleh diguna pakai selagi dia cerita pasal length. Kalau dah ada cerita pasal area, tak boleh. Okay, contoh dia bagi area untuk actual, awak nak cari area untuk drawing, tak boleh masuk terus dalam ni, tak boleh. Okay, this scale is not for area. Ingat formula untuk scale, length ataupun size. Okay, of drawing over length ataupun size. Kadang-kadang cerita pasal jarak, jarak boleh diterima, distance boleh diterima. Okay, sebab distance is about length also. Jadi dia either length ataupun size. Size is not about area. Okay, size is not about area. So bila ada cerita pasal area, you cannot use this actually. Okay, awak tak boleh cari area dulu and then awak apply dalam ni, tak boleh. So nak buat macam mana kalau ada cerita pasal area, so you need to find the length ataupun height dulu, the length and height for actual one and then baru masuk dalam formula area yang itu. Okay, so area tak boleh guna direct yang ini. Okay, so sampai dekat situ for revision chapter 3 and chapter 4. So that's all. We hope for the best for your ITT. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum.